maybe angkat tangan kat bawah, kat pinggang. Okey, ada ke? Semua nak bekerja betul? Betul. Okey, so bila kita nak bekerja, sebelum kita bekerja, kita akan ketemu duga. Dan bila kita ketemu duga, bukan kita je yang akan bercakap, bukan kita je akan tanya soalan, majikan lagi banyak tanya soalan kat kita. Antara soalan-soalan yang dia akan tanya adalah macam kat depan ni lah. Kenapa kita kena ambil awak bekerja? Ini soalan yang memang soalan famous. Kenapa? Sesuai tak kita jawab? Kenapa kena ambil saya kerja? Sebab saya tak kerja lah. Boleh ke jawab macam tu? Tak boleh kan? Boleh ke cakap, saya ni saving dah nak habis hayatlah saya. Boleh ke macam tu? Agak-agak majikan nak ambil tak? Tak nak kan? Okey, so bila dapat soalan macam ni, kita boleh twist soalan ni dan kita boleh tanya majikan. Kita boleh jual diri kita. Maksud jual diri, kita boleh mempromosikanlah diri kita. Maksudnya kita time ni lah kita, kalau tuan hire saya akan tunjukkan kebolehan saya dalam ni. Selain tu saya juga boleh buat sekian. Jadi dia macam kita mempromosikan diri kita. Okey? Boleh? Boleh? Okey. So seterusnya, ini contoh soalan ni tak semua majikan tanya, tapi boleh jadi ada yang akan tanyalah, apa alasan nak berhenti dekat jawatan yang sebelum ni, kat company yang sebelum ni? Bolehkah kita jawab, saya tak suka lah, bos gatal. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Tak apa, kita jawab, saya tak suka lah, dia selalu suruh saya OT. Saya tak suka, saya kena me time. Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh kan? Okey, so bila dapat soalan macam ni, kita jangan sesekali memburukkan majikan sebelum ni. Walaupun kita berhenti sebab kita tak suka dia pun, jangan memburuk-burukkan dia. Okey? Sebab dia boleh jadi macam ni tau. Bila kita memburuk-burukkan majikan sebelum ni, majikan yang kita nak apply ni, dia boleh fikir, dia boleh cakap macam ni dengan company dia. Nanti kalau dia berhenti dengan aku, apa yang dia akan jaja pula? Jangan sesekali. Okey? So bila dapat soalan macam ni, macam mana kita boleh jawab? Okey, so bila dapat soalan macam ni, macam mana kita boleh jawab? Kita boleh jawab, saya nak mencuba bidang baru. Kita boleh buka. Maknanya kita mencerita pula. Saya nak cuba bidang baru dengan meningkatkan saya punya kebolehan dan sebagainya lah. Okey? Jelas? Okey, lagi soalan yang famous ni. Okey, dah habis temu duga. Okey, kita jawab semua dah okey, semua tak ada masalah. Majikan tanya, ada apa-apa soalan tak? Jangan jawab, tak ada soalan. So far so good. Jangan. Tanya soalan. Tapi janganlah tanya soalan yang tak rasional macam saya cakap tadi. Okey, tanya soalan yang rasional macam inilah contoh-contohnya. Kita boleh tanya majikan tu, macam mana macam mana keadaan persekitaran dekat sini? Ataupun kita boleh tanya, kenapa jawatan ni kosong? Kita jangan tanya soalan yang tak rasional. Okey? Jelas? Jelas? Okey. So, ramai orang tak tahu, tapi bila kita berkomunikasi, benda yang paling kelemahan semasa temu duga yang kerap berlaku adalah yang pertama, tak ada eye contact. Bila kita ketemu duga, majikan minta kenalkan diri, majikan depan ni minta kenalkan diri, kita elak eye contact. Maknanya nama saya nenek. Jangan buat macam tu, okey? Kita faham kadang-kadang kita nervous, betul tak? Kita nervous, terlampau segak orang yang terduga kita ni, terlampau kacak, terlampau cantik panel. Ataupun kita mungkin nak jaga pandangan, kita boleh pandang dekat sini, dekat T-zone ni. Nampak ni? Dekat sini. Pandang dekat sini ataupun pandang dekat dahi dia. Dia akan nampak macam kita pandang dekat muka dia. Boleh? Tapi janganlah tatak macam tu. Tatak, nama saya nenek. Janganlah. Buat nampak normal. Pandang macam tu je. Okey? Boleh? Okey, seterusnya tak senyum. Ya, faham, tahu, takut temu duga ni. Takut. Saya kalau dapat temu duga pun, saya takut. Tapi janganlah sampai kita takut tu tak senyum. Okey?
Seterusnya poster badan yang lemah. Duduk. Terduga macam ni Macam ni. Janganlah. Okey. Seterusnya tak ada pengetahuan. Okey, benda pertama saya cakap tadi. Kena ambil tahu pasal company. Okey. Seterusnya sentuh muka dan juga rambut. Laki lah. Laki macam ni sikit-sikit. Sikit-sikit macam ni. Macam ni abang. Macam ni. Lepas tu perempuan pun sama macam ni sikit-sikit. Macam ni. Janganlah elakkan. Okey. So terlampau banyak pergerakan tangan. Kadang-kadang orang nervous, kita akan macam ni tangan kita, betul tak? Nama saya macam ni. Nervous. Macam ni tangan. Cuba elakkanlah. Kalau rasa kita tak boleh nak elakkan tu, kita pegang tangan kita kat bawah, letak bawah, pegang. Kunci. Boleh? Okey, so untuk ke pejabat kita, macam saya cakap tadi, pemakaian untuk ke pejabat adalah pemakaian untuk ketemu duga adalah pentinglah. Ada beberapa etika pakaian untuk ketemu duga yang adik-adik kena tahu, dan saya harap sangat adik-adik boleh simpan dan guna dekat masa yang akan datang. Boleh? Okey, so untuk lelaki, kalau nak pakai suit, make sure warna gelap lah. Janganlah pergi temu duga pakai suit dari atas sampai bawah kuning. Okey, boleh Cun? Boleh ke? Boleh ke bang? Abang angguk. Abang nak kita menduga pakai warna kuning? Okey, tak sesuai ya. Okey, seterusnya bertali pinggang, bertali leher, stokin warna gelap, kasut warna gelap. Jangan atau kurangkan pemakaian barang kemas. Rambut pendek. Cek kuku masing-masing sekarang. Tak, tunjuk kuku kat orang sebelah. Tunjuk kuku kat orang sebelah semua. Tunjuk. Ada yang kena komen tak dengan kawan? Kalau kena komen, make sure bersihkanlah sebelum ketemu duga di masa akan datang. Janganlah sekarang dah temu duga belum lagi, sekarang dah bersihkan. Bersihkan tu penting juga. Tapi nanti sebelum temu duga, cek lagi. Okey? So seterusnya bawa bag lah kalau perlu. Tapi macam saya cakap, tak semestinya pakai suit. Sekarang musim panas, pakai kemeja pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kemas. Okey? So untuk perempuan pun sama. Kalau nak pakai skirt, kenalah skirt yang panjang, jangan pakai short. Okay? And then pakai blouse yang sesuai. Pakai baju tradisional tak ada masalah, tapi jangan menjolok mata lah. Jangan pakai kemeja yang ketat, kebaya yang ketat tu, janganlah. Okay? Kemudian macam tu juga, kasut kena tertutup. Okay? Jangan atau elakkan pakai barang kemas terlampau banyak. Untuk barang kemas, lelaki dengan perempuan kita ada rules tau untuk ketemu duga. Nanti saya akan terangkan. Kemudian kalau pakai skirt, make sure perempuan pakai pantyhose. And then kemudian makeup dan pakai minyak wangi sikit lah. Okay? Okay, kuku pun sama dan bawa beg yang sesuai. Okay? So saya faham kadang-kadang ada yang tak makeup, tapi make sure muka kita jangan pucat. At least calitlah lipstick sikit perempuan. Okay? Perempuan. Okay? So seterusnya, ini maksud saya aksesori yang bersesuaian untuk ketemu duga lah. Untuk lelaki, untuk perempuan kita ada rule of 5. Apa rule of 5? Boleh pakai cincin. Cincin jangan lebih daripada 2. Boleh pakai rantai, subang, tapi jangan subang yang terlampau berlebihan lah. Kemudian boleh pakai gelang dan juga jam tangan. Okey, kalau yang pakai tudung, brush tu jangan berlebih-lebih. Maksimum 3 brush je. 1, 2, 3. Okey, boleh? Okey, so untuk lelaki pun kita ada rule juga, tapi rule of 3. Okey, apa itu? Tali pinggang, jam tangan dan juga handkerchief lah. Okey, tapi kalau nak pakai cincin, tie clip ataupun cuff sleeve, tak ada masalah lah. Okey? Boleh faham? Boleh? Okey, so kalau ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa boleh je tanya saya di belakang tu. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada adik-adik semua. Okey, so saya serahkan kembali pada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Dang Hidayah. Berikan tepukan gemuruh kepada Cik Dang.
Okey. Banyak perkongsian kerjaya yang mana Cik Dan sampaikan berkenaan dengan penyediaan resume, bagaimana nak bertemu duga, betul? Boleh pakai baju t-shirt ke cikgu? Boleh ke? Kalau temu duga? Kan? Tak boleh. Maknanya berpakaian kemas, rambut kemas, tak ada dah rambut tegak apa? Macam tak mandi kan? Okey. Okey, seterusnya terima kasih ucapkan pada Cik Dan. Seterusnya dijemput Puan Hajah Rozita binti Ismail bagi menyampaikan cenderamata kepada Cik Dan Teh Hidayah binti Hamita. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya tanpa melengahkan masa, cikgu menjemput seorang wanita yang sangat-sangat hebat, cikgu kira. Namanya TPR Helena Abdul Aziz yang merupakan Professional Town Planner Peer Consult Sedia Berhad serta merupakan Presiden Pertubuhan Penilaian Impak Sosial Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa, cikgu menjemput ke pentas bagi menyampaikan bicara kejayaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pengacara majlis kerana telah menjemput saya dan juga bersedia lah dalam menjemput saya di dalam sesi pada pagi ini. Dan terima kasih juga pada bersedia kerana telah memberi saya kerusi yang tinggi sikit supaya adik-adik boleh nampak saya. Saya rendah sebab tu kena berdiri tinggi sikit. Terima kasih. Cik apa? Cik Muhammad. Terima kasih Cik Muhammad. Okey, kita teruskan kepada amanah yang telah diberi pada kita pada pagi ini. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Rozita binti Ismail, Pengetua SMK Payu Besar Kuantan, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pengetua-pengetua pegawai Financial Industry Collective Outreach atau FINCO, pepamer-pepamer Career Insights Career Fairs, ahli
lift-lift jemputan, guru-guru, seterusnya murid-murid yang saya kasihi sekalian. Pagi ini saya mengambil masa 4 jam untuk berada di dalam dewan ini. Saya datang daripada Merlimau, Melaka untuk bertemu dengan adik-adik semua. Jadi disebabkan saya ni datang jauh, saya nak minta kerjasama adik-adik untuk menghargai penat lelah saya sampai. Boleh tak saya nak minta pada pelajar-pelajar tolong berdiri untuk saya. Okey, regangkan bahu. Okey, pusing belakang, tengok orang belakang. Okey, pusing ke depan balik. Hulurkan tangan kepada orang sebelah kanan, salam dia. Tanya, apa khabar? Pusing pula sebelah kiri. Okey. Semua baik? Okey, boleh duduk. Okey. Pertama sekali saya nak tanya pada adik-adik yang ada kat sini, siapakah datang pada pagi ini kerana mahu datang? Angkat tangan. Okey, terima kasih. Siapakah daripada adik-adik yang datang ke sini pada hari ini kerana terpaksa datang? Angkat tangan. Saya nak tengok berapa ramai orang ikhlas dalam dewan ni. Ikhlas Ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas. Jadi berada di sini betul-betul untuk dengar bukan kerana terpaksa, bukan? Okey, memandangkan anda datang kerana anda ikhlas, saya minta bagi saya 30 minit anda tidak bercakap dengan orang sebelah. Boleh? Kalau nak bercakap, bisik-bisik. Boleh? Boleh. Okey. Maaf, saya punya slide ni tergesa-gesa sikit, tak jumpa dah mana. Sekejap ya, saya download semula slide saya untuk adik-adik semua. Sekejap ya. Saya ingatkan urus dia sediakan untuk saya, tak ada ya? Urus dia? Tak ada, tak apa. Saya download semula. Baru je janji tak nak cakap dengan orang sebelah. Cakap dah. Okey. Nama saya TPR. TPR tu apa? Town Planner. Town Planner Herlina binti Abdul Aziz. Saya adalah seorang ahli profesional pertubuhan penilaian impak sosial Malaysia. Saya juga adalah seorang ahli penilai berdaftar dan perunding kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
semenanjung Malaysia. Okey. Adik-adik mungkin tak pernah dengar lagi Pertubuhan Penilaian Impak Sosial Malaysia. Impak tahu? Tahu? Impak ataupun kesan kesan. Sosial kaitan dengan manusia. Okey. Jadi pertubuhan kita adalah satu pertubuhan yang mempunyai visi menjaga kualiti kehidupan masyarakat. Okey. Dan satu peranan utama kita adalah untuk memperkukuhkan praktis penilaian impak sosial Malaysia di Malaysia ini ya. Okey, ahli-ahli pertubuhan kami terdiri daripada pelbagai profesion. Termasuklah perancang bandar, arkitek, urban designer atau pereka bandar, sosioekonomis, environmentalist ataupun ahli-ahli alam sekitar, engineer, jurutera, tahu jurutera? Sosiologis, tahu sosiologis? Saya tak tahu adik pernah dengar tak semua ni? Psikoterapis, lawyer, pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, tolong jumpa cikgu Berjaya. Bermakna anda tidak habis dengar lagi. Banyak profesion ada di Malaysia ni, adik-adik semua. Okey. Kita sebagai manusia, kita tak tahu di mana tempat kita 10 atau 20 tahun ke depan. Kita tak tahu, betul? Kita tak tahu. Apa yang kita tahu ialah kita mahu menjadi somebody, betul? Kita mahu jadi kita sebagai orang yang istimewa kerana kita adalah manusia yang istimewa. Kita tak nak jadi orang macam orang-orang kebanyakan. Betul? Saya juga mempunyai perasaan yang sama semasa saya berumur seperti adik-adik. Masa tu blur, orang kata blur, tak tahu. Ke mana nak pergi tak tahu. Masuk universiti mana tak tahu. Habis SPM okey ke tak okey pun tak tahu. Yang kita tahu, aku ada SPM hujung tahun. Betul? Tetapi adik-adik, kalau adik-adik tidak berani berangan-angan, adik-adik tidak akan sampai. Faham? Saya nak sekarang ni adik-adik semua pejam mata. Bayangkan anda berada di sebuah universiti di Malaysia. Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia. Tak semua tutup mata ni. Tutup mata. Kolej pendidikan untuk jadi guru-guru. Okey? Kolej yayasan. Banyak institusi pengajian tinggi menunggu adik-adik. Okey? Okey, boleh buka mata. Bayangkan anda di sana. Kalau anda tidak berani bayangkan, anda tak akan sampai. Betul? Kita nak pergi dia orang makan, betul tak? Makan kan? Kita bayangkan kan? Makan tu kan? Dan kita berjalan untuk pergi makan. Kalau kita tak bayangkan dia orang makan tu, awak akan berjalan ke mana? Mungkin awak akan berjalan ke padang, atau awak akan berjalan keluar, atau awak akan berjalan ke bilik yang lain. Sebab itu pentingnya kita berangan. Masa saya kecil, umur awak semua, saya ada satu kertas. Saya tulis dalam tu, umur saya 21 tahun, saya akan berada di mana. Umur saya 30 tahun, saya akan berada di mana. Umur saya 40 tahun, saya akan berada di mana. Tahun umur saya berapa, saya akan memiliki sebuah kereta. Pada umur saya berapa, saya akan berkahwin. Saya rasa yang itu pandailah semua kan. Pada umur saya yang berapa, saya akan menjadi pengarah sebuah syarikat yang milik saya sendiri.
Okey? So balik ni buat. Boleh? Tulis, simpan dalam poket. Hari-hari pergi sekolah, bawa kertas tu. Masa hari Senin depan guru-guru, genggam kertas tadi tu, genggam. Okey? Ini apa yang aku nak. Kerana mempunyai vision adalah penting. Vision. Seperti mana juga pertubuhan kita ada vision. Pertubuhan Penilaian Impak Sosial Malaysia, vision kita untuk mensejahterakan masyarakat. Okey? Saya teruskan. Saya juga nak beritahu adik-adik betapa pentingnya guru-guru. Saya dah tinggalkan sekolah sangat lama dah. Tetapi saya kira tak kurang dari 5 atau 6 orang guru yang namanya saya gunakan sebagai password bank saya. Yang saya gunakan sebagai password Google saya. Yang saya gunakan untuk mengingatkan saya kepada perkara-perkara penting. Saya boleh sebut cikgu saya, Cikgu Mokhtar. Can you all ada Cikgu Mokhtar? Saya ada Cikgu Edward Ponayah. Saya ingat sampai sekarang. Kenapa guru-guru ini penting kepada saya, adik-adik? Adik-adik ada guru kan? Ada favourite kan? Okey, sekarang ni saya nak adik-adik semua jerit dalam satu masa yang sama. Guru favourite adik-adik. 1, 2, 3. Bagus. Bagus, kita memang kena ada guru favourite. Kerana guru favourite ini akan ada dalam hati kita. Adik-adik, saya dah umur 57 tahun. Tetapi sampai hari ini nama guru itu terngiang-ngiang di kepala saya. Pentingnya guru. Sebagai seorang perancang bandar, saya adalah seorang perancang bandar. Perancang bandar ni dia merancang bandar. Dia merancang bandar Kuantan, bandar Mahkota, Gambang, bandar Temerloh, bandar Marang, bandar Pekan. Kita rancang semua. Sebagai seorang perancang bandar, ilmu yang paling penting untuk menjadi seorang perancang bandar adalah geografi. Dan untuk pengetahuan adik-adik, guru favourite saya tu adalah guru geografi. Yang saya sebut nama Mokhtar tadi tu, dia adalah cikgu geografi saya. Saya masih boleh ingat kenapa saya sangat sukakan cikgu geografi saya. Waktu saya sekolah dulu, saya suka duduk di meja depan sekali dan tepi sekali. Mana tengah-tengah lah, laluan macam adik ni duduk kan. Depan sekali, tepi. Cikgu saya ni bila dia mengajar, dia mengajar dengan jiwa dia. Saya tak boleh lupa dia ajar saya tentang hebatnya Amazon. Tahu tak macam mana dia ajar saya? Betapa hebatnya Amazon. Dia buat macam ni kat saya. Amazon ini sebesar ini, laluan airnya. Dia pergi kepada saya, masa tu muka saya kat sini. Seakan-akan Amazon itu hendak menenggelamkan saya. Dan satu aksi dia kekal dalam hati saya sampai hari ini. Dan cikgu geografi saya itu telah dipanggil Allah kembali. Kita doakan dia mendapat kehidupan yang ada sekarang ni di dalam rahmat Allah. Perancang bandar. Siapakah perancang bandar? Yang merancang jalan,
yang merancang sekolah, yang merancang masjid, yang merancang rumah, yang merancang padang golf, yang merancang kawasan komersial dan sebagainya adalah perancang bandar. Okey, adik-adik pernah tengok pelan macam yang kita tunjuk ni? Pernah? Okey. Kita merancang bandar. Kita juga merancang lapangan terbang. Adik-adik tahu bahawa di Kuantan ini sedang dirancangkan satu lapangan terbang antarabangsa di mana? Tahu tak? Di Gebeng? Atas sikit. Dekat pantai tu. Pantai apa? Ada satu perancangan lapangan terbang di sini. Mustahil tak, adik? Tak mustahil kan? Kenapa saya kata tak mustahil? Kerana kerajaan negeri telah berani untuk berangan-angan. Kita jadi planner ni, tahun perancang bandar ni, dia berangan ke depan. Bukan berangan kosong, dek. Bukan berangan kosong, tapi berangan dengan strategi. Berangan dengan langkah-langkah yang jelas dan tersusun. Okey? Jadi untuk menjadi seorang perancang bandar, anda perlu bagus dalam subjek geografi. Siapa bagus geografi? Angkat tangan. Mengaku. Siapa pandai baik mengaku? Saya tak tanya siapa bodoh kan, saya tanya siapa pandai. Angkat tangan. Ai, takkan ada 3 orang perancang bandar je dalam ni. Sekurang-kurangnya balik ni kita akan dapat 20 orang yang berminat untuk menjadi seorang perancang bandar. Okey? Kenapa saya kata perancang bandar ni bagus? Kerana kita akan memandu perancangan pembangunan negara kita ke masa hadapan. Okey, saya nak panggil adik-adik balik. Tadi adik-adik dah janji kan tak nak bercakap dengan orang sebelah. Manusia dipegang pada janji, lembu dipegang pada tali. Bagus. Okey, untuk menjadi seorang perancang bandar, anda perlu bagus juga di dalam aspek-aspek sains. Perancangan bandar adalah aspek sains dan sains sosial. Sains pun ada, sastra pun ada. Okey, dua-dua. Dan pada masa sekarang, perancang bandar di Malaysia ada seramai 600 sahaja. Campur lagi dengan 800 yang merupakan bakal-bakal perancang bandar yang menunggu graduate town planner. 600 adalah corporate town planner. Okey. Dan firma perancang bandar hanyalah sekitar 200 sahaja. Ini menunjukkan bahawa bidang perancangan bandar masih banyak terbuka untuk anda-anda semua. Tapi kena tahu dan fahamlah apa itu perancang bandar. Universiti mana yang menawarkan? Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara atau UTM, Universiti Putra pun ada. Banyak universiti yang menawarkan khusus-khusus perancangan bandar. Tapi kalau tak boleh masuk universiti pun tak apa. Politeknik juga menawarkan khusus-khusus perancangan bandar. Okey? Dan yang paling penting adik-adik, bukannya nak melukis saja. You jangan ingat jadi perancang bandar ni melukis saja, tidak. Kita membantu kerajaan membentuk dasar strategi perancangan negara. Okey? Dalam proses perancangan negara, kita ada perancangan di peringkat nasional,
kita panggil rancangan fizikal negara, diikuti oleh perancangan di peringkat negeri. Di Pahang ini ada rancangan struktur negeri Pahang, dan di peringkat daerah ada juga rancangan tempatan daerah masing-masing. Saya terlibat menyediakan rancangan tempatan daerah Pekan. Saya juga terlibat menyediakan rancangan tempatan daerah Maran yang baru je siap. Okey. Perancangan kita adalah sehingga tahun 2035, di mana kita memberi pandangan kita bagaimana hendak membangunkan daerah tersebut. Adakah daerah tersebut memerlukan hospital baru? Adakah daerah tersebut memerlukan jalan baru? Bagaimana hendak mengatasi masalah banjir? Bagaimana nak mengatasi masalah kemiskinan? Ini semua difikirkan oleh perancang-perancang bandar. Kita juga membincangkan isu-isu perancangan di peringkat negara dalam pelbagai kongres ataupun simposium, ya. Dan saya nak tunjuk pada adik-adik hari ini adalah lukisan yang kita perolehi daripada laporan Pelan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan ECRL Pantai Timur. Siapa tak pernah dengar projek ECRL? Okey, saya tukar soalan saya. Siapa pernah dengar projek ECRL? Angkat tangan. Perempuan tak pernah dengar ECRL? Laluan kereta api laju daripada Kuala Lumpur melalui Gambang, naik ke Kuala Terengganu sampai ke Kota Baru. Sekali lagi saya tanya, siapa pernah dengar ECRL? Angkat tangan. Bagus. 2027 dek. Berapa tahun lagi? 2027 kita tunggu ada satu stesen di Gambang ni. Kita naik pergi shopping dekat KLCC. Okey. Okey, inilah pelan dia, adik-adik. Pelan di mana kita merancang bagaimana laluan ECRL ini menghubungkan satu bandar ke satu bandar yang lain, dan bagaimana bandar tersebut boleh dibangunkan dengan adanya laluan ECRL ini. Okey? Dan di peringkat negara kita ada konurbasi perbandaran. Kita ada konurbasi perbandaran Lembah Kelang. Kita ada konurbasi perbandaran Timur. Di mana konurbasi perbandaran Timur? Kuantan. Kuantan adalah bandar wilayah. Dan bandar wilayah ini sehinggalah ke Gambang dan sehinggalah ke Cukai. Ini dalam perancangan negara, adik-adik. Okey? Dan kita tunjuk lagi perancangan ini sehingga mengenal pasti berapa ramai pekerjaan yang akan dihasilkan, berapa banyak rumah mampu milik akan dibangunkan, berapa banyak isi rumah akan mendapat manfaat dari faedah darinya, berapa banyak kawasan perkilangan baru akan dimajukan, dan juga berapa bilion diperlukan untuk memajukan bandar-bandar yang kita rancang tadi. Okey? Sebelum kita pergi kepada arkitek, adik-adik tahu tak, dalam Islam kalau kita berjalan, kita nampak satu pelepah merentang di atas jalan, kita angkat pelepah itu ataupun kita angkat sampah itu, kita letak dia di tepi, banyak pahala yang kita perlu dapat. Hanya kerana mengalihkan halangan daripada laluan. Apatah lagi sekiranya kita yang buat laluan itu. Anda rasa banyak pahala ke tidak? Sekiranya kita yang merancangkan masjid baru, setiap orang yang datang sembahyang tu, adik-adik ingat adik dapat tak? Dapat. Sekolah yang adik majukan, adik rancangkan. Hari ini adik rancang 10 tahun lagi terbangun.
Setiap anak yang dilahirkan, anak murid yang dilahirkan daripada sekolah itu, adik akan dapat pahala. Bayangkan dik, adik akan membangunkan seluruh bandar itu, merancang seluruh bandar itu. Apatah lagi dik, adik merancang daripada Selangor sampai ke Kelantan dik. Banyak ke? Sikit pahala. Sebab itu profession perancang bandar tidak mudah dik. Tidak mudah. Saya biasa tidur pukul 3:30 pagi setiap hari. Masa mula-mula nak berjaya. Okey? Setiap kali masuk kelas, cikgu tendang. Teruk kerja awak. Kemukan pelan, buang. Balik, buat semula. Esok buat lagi. Balik, buat semula. Menangis-nangis dik. Untuk menjadi seorang perancang bandar tidak mudah dik. Tetapi Tuhan dah janji, yang baik itu tidak datangnya mudah. Betul? Kalau kita nak mudah dalam dunia, dekat akhirat kita susah. Boleh hari-hari bangun tidur, makan tidur, bangun tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Lepas tu pergi tengok wayang. Memang hebat hidup dia. Tetapi orang macam tu adalah orang yang di akhirat nanti orang yang sangat rugi. Saya nak cakap ni macam ustazah lah, saya bukan guru agama Tapi penting adik-adik kena tahu bahawa setiap yang susah itu ada tunggu habuan di akhirat nanti. Dan Tuhan dah janji, setiap usaha anda, sikit pun usaha anda akan dapat. Setiap jahat anda, Tuhan janji akan dibalas. Jangan ambil endah dik, hidup ni bukan mudah Okey, kita pergi seterusnya. Siapakah itu arkitek? Arkitek ni bila kita dah perancang bandar, dah rancang satu bandar macam ni, arkitek akan rancang bangunan. Bangunan tu dia akan rancang bentuknya bulat ke, 3 segi ke, 4 segi ke, dalamnya macam mana, ruangnya macam mana, toiletnya dekat mana, liftnya di mana. Itu kerja arkitek. Okey? Cahaya yang masuknya macam mana, misalnya yang menentukan adanya cahaya di sebelah atas ni, ini arkitek ni. Kerja arkitek. Yang menentukan cahaya lampu ni dik, kerja siapa? Arkitek dan jurutera, engineer, mechanical engineer. Dia yang kira kan, dewan ni perlu berapa banyak lampu. Okey? Mana laluan kabel nak lalu tu, jurutera punya kerja. Okey? Yang menentukan dinding ni kuat dik, tak runtuh di kita yang duduk ni, siapa punya kerja dik? Arkitek dan jurutera. Arkitek dan jurutera dia kira beban yang akan ditanggung oleh dinding-dinding ini, oleh bumbung kita ini. Town planner kerja macam mana? Dia rancangkan bahawa dewannya akan ada di sini. Itu beza dia. Okey? Itu beza dia. Dan landscape arkitek. Adik pernah dengar landscape arkitek? Arkitek ni dia ada dua. Satu yang rancang bangunan, yang design ataupun mereka bentuk bangunan-bangunan. Satu lagi yang mereka bentuk pokok-pokok dan hiasan-hiasan yang akan ada di sekeliling bangunan tersebut. Itu kerjanya arkitek lanskap. Siapa suka pokok-pokok, bunga-bunga, boleh jadi landscape arkitek. Pahala besar juga dik. Dia tanam pokok tu. Pokok tu besar, meneduhkan setiap orang yang lalu. Oksigen yang dikeluarkan oleh pokok tu dik, arkitek dapat? Dapat. Landscape arkitek dapat. Itu sebabnya semua profession sebenarnya ada peranan masing-masing. Okey, bagaimana nak jadi seorang arkitek?
Ini langkah-langkahnya. Sekurang-kurangnya 3C termasuk matematik. Okey? Anda boleh masuk melalui STP, STPM, kemudian A-level dan juga matrikulasi. Okey. Sekiranya adik masa SPM ni mungkin tak berapa pandai lah. Tengok result percubaan pun ada yang ni. Dah boleh ke tidak? Jangan kecewa dik. Okey? Anak saya nombor 2 tak begitu pandai, tapi sekarang adalah pelajar sijil kemahiran Malaysia tahap 2, menghala ke diploma. Anak saya nombor 1 baru habis diploma. Biasa perempuan ni dia macam pandai, dia rajin baca sikit tu, dia rajin ngapal. Itu kelebihan orang perempuan kan. Orang lelaki ni dia lemas lah nak baca-baca ni. Tapi sistem pendidikan kita dah macam tu, terpaksa lah cikgu kan. Kena hafal sikit dik. Fokus, mesti fokus. Hafal. Kalau sejarah awak tak hafal, macam mana nak jawab? Betul? Jangan kata saya lelaki, saya tak payah hafal. Macam tu awak tinggal lah. Itu sebabnya di universiti-universiti pelajar wanita yang mendominasi. Saya biasa dengar zaman saya dulu, lembaga jurutera Malaysia semua lelaki. Tapi semalam saya pergi satu convention jurutera, Presiden Pertubuhan Engineer Malaysia adalah seorang perempuan. Semalam saya terperanjat Uish, perempuan. Zaman dulu kalau orang perempuan masuk engineering, dia tak pergi jauh lah. Kalau dia jadi jurutera pun, jurutera junior je bertahun-tahun nak naik. Lelaki lagi. Tapi sekarang dik, persaingan lelaki dan perempuan adalah tinggi. Okey? Tapi perempuan ni ramai yang cita-cita dia dalam hati dia nak jadi suri rumah aja. Betul ke? Betul ke? Tak Tolong. Lelaki meneraju. Saya seorang Presiden Pertubuhan Penilaian Impak Sosial. Asisten saya Dr. Bala Murugan. Tetap saya hormat dia sebab dia lelaki. Lelaki meneraju, tetapi dia mesti menunjukkan kepada kita kemampuan dia memimpin. Kalau dia lebih teruk daripada saya tak pandang. Okey, orang perempuan makin lama makin advance. Cabaran kepada lelaki. Saya nak seramai mungkin daripada adik yang ada hari ini akan kita jumpa di bidang pekerjaan. Pertama sekali masuk universiti. Okey? Masuk universiti dulu. Okey. Arkitek adik. Sekarang ni individual arkitek dah 6,400 orang di Malaysia. Planner tadi sikit kan? Kurang. Arkitek ramai. Okey? Dan firma arkitek ada 1,889 firma di Malaysia. Banyak arkitek. Persaingannya makin hebat. Saya dengar kata susah. Sekarang ni nak jadi arkitek ada interview, ada exam, ada macam-macam. Bukan di sekolah aja ada exam, habis sekolah pun ada exam lagi. Okey? Maknanya hidup ni tak susah adik. Jangan pandang hidup ni senang Okey. Sampai kita dah jadi arkitek pun kita masih lagi perlu masuk exam untuk melayakkan diri kita menubuhkan sebuah firma. Okey? Siapa penilai impak? Saya Presiden Pertubuhan Penilai Impak Malaysia. Siapa penilai impak? Penilai impak ni ada macam-macam. Environmental Impact Assessment. Adik pernah dengar? EIA? EIA ni kerja dia, bila ada projek pembangunan, dia memastikan projek pembangunan itu tidak menjejaskan alam sekitar, tidak menebang hutan,
tidak menyebabkan banjir lumpur, tidak menyebabkan pencemaran bunyi, pencemaran udara, pencemaran air. Ini kerjanya environmental impact assessment. Saya Presiden Pertubuhan Social Impact Assessment. Kita memastikan projek-projek pembangunan di negara kita ini tidak menjejaskan kualiti kehidupan manusia. Okey. Heritage Impact Assessment. Ini kebanyakannya arkitek yang jadi Heritage Impact Assessment. Dia menjaga bangunan-bangunan warisan, bangunan-bangunan lama. Dan Traffic Impact Assessment adalah yang menjaga impak daripada trafik, kenderaan dan sebagainya kepada masyarakat. So impact assessors juga adalah satu kumpulan yang penting di Malaysia. Kita memastikan pembangunan berjalan dengan baik tanpa menjejaskan manusia. Dan di mana impact assessment ini, adik-adik, ianya boleh juga dalam bentuk keperluan bank. Misalnya Malaysia nak buat satu empangan yang baru. Contoh satu empangan baru hendak dibuat di Temerloh. Saya bagi contoh. Nak minta duit daripada Bank Dunia. Perlu ada dokumen penilaian impak untuk memastikan empangan itu tidak akan menjejaskan manusia yang duduk di sekitar. Okey? Itu kerja dia. Bank Dunia adalah satu daripada klien bagi penilai impak. Untuk pengetahuan adik-adik, saya adalah seorang konsultan bagi Bank Dunia. Nampak macam makcik je kan? Makcik, memang makcik saya 57 tahun Saya makcik. Tapi Bank Dunia pakai saya punya ni adik-adik. Sekarang saya sedang menjalankan satu kajian menyediakan dokumen bagaimana hendak buat social impact assessment di Indonesia yang akan dipakai oleh seluruh pemerintah di Indonesia. Yang buatnya siapa ni? Makcik ni. Itu sebab saya cakap saya cakap jangan pandang orang sebelah mata. Jangan pandang orang sebelah mata. Sebab apa? Hebatnya manusia itu di sininya, di akalnya, betul? Di jiwanya, betul? Semangatnya, betul? Ingat pesan pada adik, jangan lembik adik. Jangan lembik. Kalau lembik datang interview kat saya tendang. Pembelajaran berterusan macam saya kata tadi. Ini dah tua-tua adik. Tua-tua semua ni. Belajar lagi. Masuk kelas lagi. Nak dapat sijil ni. Bermakna lepas SPM, awak ingat SPM tu awal last exam dah? Tak ada lah. Exam lagi, masuk universiti exam lagi, dah belajar, dah kerja pun exam lagi. Untuk melayakkan kita berada di atas. Kenapa Tuhan dah janji orang yang baik itu akan terus diduga dan diduga, betul? Kita akan terus diduga dek. Kalau kita takut diduga, orang Melayu kata apa? Boleh belah. Orang Mak Saleh kata apa? Get lost. Get lost. Kita mesti bersedia diduga ni. Ini contoh bagaimana kita buat satu SIA untuk projek tambakan laut di Kuantan Port. Dan ini adalah kawasan yang mendapat perhatian kita untuk meneliti kesan projek itu kepada kawasan sekitar dan analisis-analisis yang akan kita jalankan. Saya suka perkataan ni. Imam Syafi'i memesan pada kita, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan itu. Masuk dia, masuk. Tolong, masuk dalam kepala. Apa dia cakap? Ulang. Ulang, semua baca.
Imam Syamai, imam besar kita, dia dah pesan. Belajar memang perit memang perit. Saya dah biasa lalulah SPM ni. Maths, aduh. Perlu lah buat maths, betul tak? Maths paling susah lah. Kena pula dapat cikgu, lantak kau lah, kau nak bodoh-bodoh lah kau. Saya dapat cikgu maths macam tu, dik. Cikgu maths saya, dia dah bengang agak dengan kita kan. Alah, lantak kau lah, kau nak bodoh-bodoh lah kau. Dia guna perkataan tu kat saya tau. Itu memang betul-betul. Saya dulu sekolah asrama penuh, tak boleh lari. Marah dengan cikgu pun tak boleh lari. Adab lah muka dia tu. Itu cikgu saya. Dan saya sanjung cikgu saya, walaupun dia cakap macam tu kat saya. Sebab itu adalah cabaran yang paling besar yang saya terima. Okey? Sebab saya tahu, sekiranya saya tak sanggup menahan untuk belajar, maka satu hari saya akan terpaksa menahan kerana saya bodoh. Saya akan kerja isi minyak di kereta di stesen minyak. Betul? Ataupun mungkin saya akan sapu sampah. Betul? Saya akan kerja di level bawah ni. Bukan saya kata level bawah tak bagus, tetapi sekiranya anda ni semua adalah potensi masa depan, jangan awal-awal lagi dah letakkan awak anda di bawah. Letak diri anda di atas. Kalau bukan kita yang letak kita di atas, siapa lagi? Betul? Banyak manusia hendak memijak kita, betul? Banyak manusia hendak menghina kita, betul? Siapa yang akan angkat diri kita? Kita sendiri. Tak ada orang lain. Okey, saya dah habis. Untuk menjadi sebaik-baik manusia, untuk menjadi sebaik-baik manusia, anda nak jadi yang terbaik bukan? Anda nak jadi yang terbaik bukan? Okey, untuk menjadi yang terbaik, anda perlulah menjadi manusia yang paling bermanfaat. Betul? Macam mana nak jadi manusia paling bermanfaat? Ni, penuhkan dada ni. Penuhkan dada ni. Dan penuhkan dada. Bila anda dada dah penuh, anda akan jadi apa saja yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Manusia yang paling besar manfaat siapa, dik? Ni guru-guru ni. Ni Cikgu Rosita ni. Ini manusia-manusia yang saya cemburu sebenarnya, cikgu. Saya cemburu dengan guru-guru ni. Pahalanya cukup banyak. Tinggal saya ni tak ada ketabahan nak jadi guru. Sebab tu saya ambil cabaran hari ni. Saya ambil peluang, cikgu, nak cakap dengan anak-anak murid ni. Ibarat mereka ini anak-anak murid saya, anak-anak saya. Jadi manusia bermanfaat ni. Bila nak pilih kerja, awak tengok. Misalnya awak ada dua kerja, kerja A, kerja B. Awak tengok kerja A apa manfaatnya kepada manusia, kerja B apa manfaatnya kepada manusia. Pilih yang paling banyak manfaat. Okey? Alright. Itu saja pesanan saya. Terima kasih. Dan terima kasih kerana mengajak saya bersama-sama. InsyaAllah satu hari nanti kita jumpa di lapangan. Saya jemput adik-adik, hantar CV kepada firma saya, Pias Konsult Malaysia Senang Berhad. Saya alu-alukan. Beritahu saya, Puan, dulu Puan pernah bagi ceramah dekat saya di Sekolah Menengah Kekuasaan Pak Ibu Soh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh tepukan sekali lagi kepada TV Al-Helina. Puan Helina, saya pun makcik juga. Okey, seterusnya dijemput Puan Hajah Rosita binti Ismail bagi menyampaikan cenderamata kepada TV Al-Helina Abdul Aziz. Dipersilakan.
Pelajar Sita binti Ismail kerana menggunakan penyampaian cermata. Okey, baiklah. Masing-masing semua lapar? Bunyi kruk-krak dah kan? Samalah kita, kita sama-sama berlapar. Okey. Sekarang cikgu minta kembali semula ke dalam dewan pada pukul 11.20. Boleh? 11.20 masing-masing dah ada di dalam dewan. Okey. Selepas ni cikgu akan lepaskan awak untuk awak makan dan seterusnya awak boleh melawat ke pameran-pameran yang disediakan. Okey? Dan sebentar lagi akan diadakan demonstrasi bomba. Sambil-sambil awak makan, sambil-sambil tu awak boleh tengok demonstrasi bomba. Boleh? Okey, sebelum tu cikgu nak lepaskan dahulu anak-anak daripada sekolah Maran dan Pekan kecuali Mahmud Mat. Okey, SMK Sungai Isa, SMK Datuk Mahmud Mat dan Paya Besar, tunggu sekejap. Okay, yang lain beredar. Sekejap. Sabar ya. Okey, pastikan 11.20 awak dah ada. Sharp masa awak dah ada di dewan. Bagi menyempurnakan majlis perasmian penutupan. Okey, kepada murid-murid Paya Besar, Mahmud Mat, Pekan dan SMK Sungai Isa, awak boleh ke kantin dan cikgu minta wakil untuk ambil makanan. Okey? Terus ke kantin. Ke kantin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli daripada Co-op Bank Pertama. So dekat booth kita orang hari ni, sesiapa pemami-pemami ke, cikgu-cikgu ke, so mungkin belajar-belajar tak lah kot. So mana-mana yang nak mencuci emas secara percuma, so boleh datang ke booth kita orang dekat booth nombor 3. So boleh datang cuci emas dan kita akan ada gift untuk sesiapa yang datang cuci emas pada hari ini. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Farhani dari Afro Farmasi Taman Tas. Jadi nak share dekat cikgu-cikgu dalam dewan ni yang kita ada buat free membership sahaja untuk cikgu-cikgu. Khas untuk hari ni saja. Jadi boleh datang ke booth Afro Farmasi lah. Alright, terima kasih.
Perniagaan yang dihormati Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarah Had Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, dengan diiringi oleh Div jemputan untuk masuk ke Dewan. Semua hadirin mohon berdiri. Hadirin diminta terus berdiri untuk nyanyian lagu negaraku dan lagu Allah Selamatkan Sultan Kami. Semua hadirin dipersilakan duduk. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarahan Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Encik Syamsul Anwar bin Haji Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan. Yang berusaha Puan Hajah Rosita binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pai Besar Kuantan. Yang dihormati Encik Zaiful Bahrizan bin Muhammad Zan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. Yang dihormati Encik Azli bin Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Maran. Yang dihormati Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Pengetua-pengetua, Pegawai-pegawai Financial Industri Kolektif Outreach FINCO, Pempamer-pempamer Careers Insight Careers Fair CICF, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program Careers Insight Careers Fair CICF,
di jemputan, guru-guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah terus dipanjatkan demi kekuatan azam dan iltizam yang dikurniakan dengan izin dan inayahnya. Dipertemukan kita semua bagi menjayakan kemudian agenda pada hari ini. Pihak majlis mengambil ruang seawal waktu untuk menyatakan sepenuh apresiasi setulus hati atas kehadiran semua tetamu jemputan ke majlis perasmian penutupan Karnival Kerjaya bersama Finko Peringkat Negeri Pahang tahun 2023. Selamat datang, kami adu-adukan. Hadirin hadirat sekalian, dini hari pergi lautan untuk menjala si ikan bilis. Assalamualaikum tuan dan puan, mohon saya meneruskan. Program kita pada hari ini merupakan projek pameran kerjaya Career Insight Career Fair CICF di bawah naungan Finko. Setiap negeri diberi geran berjumlah RM3,000 dan sokongan serta bengkel yang berkenaan untuk menganjurkan pameran kerjaya yang efektif kepada murid-murid. Pameran kerjaya ini dilaksanakan dengan melibatkan sekolah-sekolah dalam daerah Kuantan, Pekan dan Maran. Pendedahan berkaitan kerjaya adalah sangat penting kepada murid-murid dalam membantu merancang masa depan mereka. Pameran ini dirangka bagi memberi ruang kepada murid-murid mengenali pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam sesebuah syarikat. Tetak buluh kajang 10, laksana di titik kias ibarat. Angkat tangan jari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati acara dan agenda kita pada hari ini, kita teruskan dengan bacaan baik-baik doa. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Haris bin Mokhtar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu, atas segala nikmat dan iradat yang telah Engkau tentukan ke atas kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya pada pagi berbahagia ini kami berhimpun di dalam program pameran kerjaya Career Insight Career Fair Peringkat Negeri Pahang tahun 2023. Sesungguhnya program ini tentunya akan memberi ilmu dan pengalaman yang bermakna kepada semua peserta yang berada dalam Dewan Muktamar pada hari ini. Ya Allah yang Maha Memakbulkan, berkatilah pertemuan kami ini, berkatilah juga usaha-usaha kami, dan ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami ya Allah daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Semoga pertemuan kita pada pagi ini dipelihara dan dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Haris bin Mokhtar atas pimpinan doa itu tadi. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama saksikan tayangan montaj projek pameran kerjaya Career Insight Career Fair CICF peringkat negeri Pahang. Yang dihormati Encik Samsul Anwar bin Haji Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid,
Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Wakil Rasmi PBD Kuantan, yang dihormati Encik Zaidul Bahrizan bin Muhammad Zan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Pekan, yang dihormati Encik Azri bin Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Maran, yang dihormati pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pejabat pendidikan daerah Kuantan, sahabat-sahabat pengetua di depan saya tu Encik Zarafi bin Mak Yaakob, Encik Aziz bin Jalil dari SMK Muhammad, pegawai Financial Industry Collective Outreach Finco, pempamer Career Insight Career Fair, ahli jawatankuasa pelaksana program CICF, diberi jemputan, guru-guru seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ingin merafatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana diberi ruang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan serta hadirat kalian di pameran CICF peringkat Negeri Pahang tahun 2023. Saya Hajah Rozita binti Ismail, Pengetua SMK Paya Besar Kuantan, dengan rasa hormat ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua ke sekolah kami Sekolah Menengah Paya Besar. Mungkin ada yang pertama kali datang ke sekolah ni, betul? Okey, selamat datang pada program yang penuh bermakna pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, terima kasih juga kepada wakil daripada JBN, Encik Muhammad Nazarul yang sudi hadir pada tengah hari ini dan terima kasih juga kepada pengelola Encik Sadari yang menjadi pengerusi jawatankuasa yang hadir berkumpul-kumpul. Saya Encik Sukari Jafni bin Maksef, penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang selaku penyelaras program FINCO pada peringkat negeri ini. Saya sendiri selaku pengerusi bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan dan semua yang turut hadir dalam program kita pada hari ini. Saya ingin menerangkan sedikit program kita jalan hari ini bertajuk Pameran Kerjaya Career Insight Career Fair peringkat Negeri Pahang, dan program ini berlangsung buat pertama kalinya di SMK Paya Besar dan daerah Kuantan Pahang. Pameran Kerjaya CICF ini merupakan hasil kerjasama dari 3 buah sekolah di setiap negeri di Malaysia, di mana sekolah ini pilih untuk menyertai projek pameran ini di bawah naungan FINCO setiap negeri seperti yang disebut oleh anak anda pengerusi tadi. Diberi RM3,000 dan untuk bengkel melaksanakan bengkel sesuai untuk mengajukan pameran ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pameran ini dilaksanakan melibatkan sekolah-sekolah dalam daerah Kuantan, daerah Pekan dan daerah Maran. Pendedahan berkaitan kerjaya adalah sangat penting kepada murid dalam membantu merancang masa depan mereka. Pameran ini dirangka bagi memberi ruang kepada murid-murid mengenali pelbagai jenis pekerjaan yang ada dalam sesebuah syarikat. Objektif utama pameran yang kerjaya ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para murid tentang peluang kerjaya, kemahiran yang diperlukan serta perilaku yang dinilai oleh majikan dalam mencari pekerjaan berkualiti tinggi. Seperti yang anak-anak telah pun lalui pagi tadi, 2 taklimat diberi bicara kerjaya yang tadi sangat membantu dalam memilih kerjaya. Sesi temu juga dan pelbagailah yang telah diberi oleh 2 orang penceramah pagi tadi saya juga ikuti pagi tadi Kami juga berazam untuk membimbing murid-murid dalam menemukan pelbagai pilihan kerja dan prospek pekerjaan dengan harapan mereka dapat merencanakan dan mengejar kerjaya yang mereka impikan dengan keyakinan. Setelah itu, program ini juga memberi peluang kepada murid-murid
secara langsung berjumpa dengan wakil-wakil syarikat dan majikan yang dapat membuka pintu kepada peluang pekerjaan dan pengenalan kepada alam pekerjaan yang sebenar. Okay? Dengan menjalankan pameran ini, kami berharap dapat memberi sokongan yang komprehensif kepada murid-murid dalam rangka masa depan mereka yang cemerlang dan memuaskan dalam dunia pekerjaan. Di sini saya mengumumkan senarai sekolah-sekolah yang terlibat dari daerah Pekan, daerah Kuantan, daerah Marang yang turut serta. Juga kami mengalung-alungkan jemputan sekolah menengah daerah Marang untuk belajar lepasan SPM dan lepasan dan STPM. Adakah? Ada. Okey. Sasaran kami adalah untuk mewujudkan sebanyak 500 orang pelajar hari ini. InsyaAllah lah. Alhamdulillah hari ini penuh dewan, tak ada satu pun yang kosong. Malah tak cukup kerusi ya. Kita dah terpaksa tempah kerusi daripada FK Beluka bawa ke sini masuk. Okey. Pelibatan murid-murid dalam pameran kerjaya hari ini adalah sangat penting dan kami dengan bangga mengumumkan bahawa 5% pelajar ini telah bersedia melancarkan kelancaran pelaksanaan pameran ini ya. Hadirin yang saya kasihi, selain itu pameran kerjaya CISBM juga melibatkan pelbagai booth yang bertujuan untuk memberikan maklumat kerjaya yang komprehensif kepada murid-murid, terutama kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Di Dewan Pustaka sendiri ini kalau lihat di kiri kanan booth-booth seperti Co-op pertama, Prudential BSN, Takaful, Mukmin Agency, Lincoln University, kaunter My Future Job ada dekat sebelah Anjur Sejahtera, kaunter pendaftaran Perketo, Pos Perancangan, Wow Bulan Pak Hassan ada di sana, Dahlia Jasmine Management, KYP Advanced Skill, Taekwondo, Pahang, Alpro Farmasi, dan juga kita ada kuis di makmal komputer bersama Finko Jadi di sinilah di Dewan Anjur Sejahtera juga booth seperti training provider, training daripada Pahang Skill, Perkeso, Kaunter Bina Kerjaya, Bomber, ATM, Gerbang ala Restoran, McDonald, 99 Big Mark sedia berhak turut menyediakan pelbagai maklumat berkaitan dengan kerjaya dan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar kami dan kita yakinlah bahawa pelajar-pelajar yang hadir akan dapat manfaat daripada berbagai sumber maklumat yang tersedia di booth tersebut Okey. Hadirin yang saya kasihi sekalian, saya ingin menekankan bahawa program ini adalah hasil daripada kerjasama berbagai pihak yang hebat Kehadiran anda ke sini pada hari yang bermakna ini adalah sangat dihargai dan merupakan langkah penting dalam menyokong masa depan generasi muda. Semoga kerjaya ini akan memberikan manfaat yang besar kepada semua pelajar yang hadir, membantu mereka merancang masa depan yang cemerlang dan penuh peluang. Pameran ini adalah satu langkah ke arah pembentukan kerjaya yang diidamkan oleh pelajar-pelajar kita dan membantu mereka mengenal pasti jalan yang ingin mereka tempuh dalam dunia pekerjaan. Okey. Terima kasih kepada semua yang telah menyertai kami pada hari ini, sama ada daripada berbagai VIP, guru, pelajar dan penyumbang booth yang terlibat. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah bersama-sama dalam usaha mengajukan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mencapai kejayaan yang diimpikan. Terima kasih sekali lagi dan selamat datang ke pameran. Anda semua boleh mengunjungi gerai-gerai Untuk pengetahuan semua, SMK Paya Besar mengambil kesempatan membuat program karnival usahawan sekali dengan hari kantin. Sekali dah serentak, alang-alang dah buat ni 3 dalam 1 okey, yang disediakan oleh pelajar-pelajar dan guru-guru SMK Paya Besar Jadi dengan ini saya sudahi dengan sarakap pantun. Kain bernama Sutera Impian dibawa bersama selendang delima. Salam ceria kami ucapkan, pameran kerjaya penuh bermakna. Pada akhir saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan beliau sebentar tadi. Meneruskan acara, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang dihormati Encik Muhammad Nazarul Azwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan Karnival Kerjaya bersama Finko Pendidikan Negeri Pahang tahun 2023. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, nada pengurusi majlis. Terima kasih juga kepada ananda pembaca doa, Saudara Haris bin Muhammad Mokhtar tadi. Yang dihormati Encik Samsul Anwar bin Haji Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, Yang Berusaha Puan Hajah Rozita binti Ismail, Pengetua SMK Paya Besar Kuantan. Yang dihormati Encik Zaiful Baharizan bin Muhammad Zal, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. Yang dihormati Encik Azli bin Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Maran. Yang dihormati pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, pengetua-pengetua, pegawai-pegawai Financial Industry Collective Outreach ataupun FINCO, pempamir-pempamir Career Insight, Career Fest, CICF, ahli jawatan kuasa pelaksana program Career Insight, Career Fest, CICF, if jemputan, guru-guru, seterusnya, murid-murid dan dikasihi sekalian. Syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini, hari yang indah, hari yang ceria di dalam Dewan Multaqa, ya, dalam Dewan Multaqa. Syukur kita kehadirat Ilahi juga kerana dengan rahmat Allah SWT kita dapat menghirup oksigen ataupun udara yang segar pada hari ini, berkumpul pada hari ini untuk bertemu mungkin dengan sahabat-sahabat yang tidak pernah kita berjumpa sebelum ini, ya. Pertama sekali saya nak ucapkan sampaikan salam daripada Encik Yusof bin Kasim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kerana tidak dapat bersama-sama pada hari ini kerana beliau baru sahaja kehilangan insan yang tersayang. Jadi di kesempatan ini marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Yang pertama kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan insan-insan yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan ataupun Al-Fatihah yang kita baca tadi dapat memberi manfaat kepada insan-insan yang telah meninggalkan kita. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita lapaskan syukur kehadirat Allah SWT. Pasti dipanjatkan sedikit syukuran kerana dengan izin dan kekuasaannya hari ini, ya, 12-11 dah tengah hari dah, ya, kita dapat berjaya menjayakan satu perhimpunan ataupun pameran kerjaya Career Insight Career Fest
CICF Peringkat Negeri Pahang tahun 2023. Beri tepukan kepada semua yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menganjurkan atau mengunjurkan ucapan syabas dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa atas usaha yang gigih serta inisiatif mereka yang bertukul mus dalam mencanai idea menyusun rencana dalam melangsungkan program ini. Saya tahu kerana saya pernah berada seperti guru-guru yang berada di bawah. Bila kita berada dalam satu ruang itu, kita akan tahu betapa susahnya sebenarnya nak menjayakan program yang kita impi-impikan, ya. Jadi ucapan tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada semua. Untuk makluman semua, pameran ini diterajuni oleh 3 buah sekolah seperti mana yang Tuan Mentua maklumkan tadi, ya. 3 buah sekolah di negeri Pahang, 2 buah sekolah dari daerah Kuantan iaitu SMK Paya Besar sendiri iaitu tuan rumah dan SMK Sungai Isap, manakala sebuah sekolah lagi dari daerah Pekan, ya, adalah daripada SMK Datuk Mahmud Mat. Program ini adalah di bawah naungan Finco. Ribuan terima kasih Finco kerana menyumbangkan dana untuk merealisasikan pameran ini. Berikan tepukan kepada Finco lagi sekali kerana telah memberikan dana. Hadirin yang hadirat, lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih, ya. Banyak terima kasih yang perlu kita ucapkan, perlu kita ungkapkan kepada pihak SMK Paya Besar, ya, selaku tuan rumah untuk program ini. Terima kasih juga kepada pihak jawatan kuasa pengelola dan pelaksana, pepamer-pepamer dan semua yang terlibat dalam menjayakan pameran kerjaya pada hari ini. Semoga dengan pameran kerjaya pada hari ini, tahun 2023 ini menjadi satu kejayaan besar yang dapat dibanggakan sampai bila-bila, dan mungkin pameran ini boleh dijadikan aktiviti tahunan dan boleh diikuti ataupun boleh dicontohi oleh sekolah-sekolah yang berada di sekitar ataupun seluruh negeri Pahang nanti, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, pameran kerjaya ini adalah sebuah platform yang penting dalam membantu meningkatkan pemahaman para pelajar, graduan dan belia yang sedang mencari pekerjaan bagi mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih mendalam tentang peluang-peluang kerjaya yang ada. Sebagaimana yang kita tahu, zaman sekarang, zaman anak-anak sekarang ni, banyak perkara yang harus sebenarnya anak-anak murid yang berada di hadapan cikgu sekarang kena belajar daripada orang-orang yang terdahulu. Macam kami dulu nak dapat pekerjaan tidak disuap sebegini rupa. Kami sendiri yang kena mencari pekerjaan, kami sendiri yang perlu mencari informasi, kami sendiri yang perlu mengeluarkan duit sendiri untuk mencari apa itu pekerjaan dan apa yang perlu kami cari. Bertuahnya anak-anak zaman sekarang kerana semua telah ada, datang tanpa diminta. Jadi, apa tugas-tugas anak-anak murid yang berada di hadapan sekarang? Hanya untuk mengikuti sebenarnya. Untuk orang kata, untuk kita hadir ke pameran-pameran, ke perkara-perkara yang kita tidak tahu. Kita bertanya, ya, insya-Allah ada celik akal dan ada peluang-peluang untuk kamu mendapat kerjaya-kerjaya yang hebat di masa akan datang. Kami percaya, ya, bahawa pameran ini akan meningkatkan kesedaran dan pendidikan kerjaya dalam kalangan generasi muda kita. Ia juga memberi peluang pada mereka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemahiran dan keperluan dalam industri-industri yang sekarang sudah berkembang pesat di Malaysia. Banyak industri-industri baru yang hadir bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia setelah era tahun 2020 itu. Jadi pada hari ini saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada semua pihak yang telah menyokong kuat program Finco ini. Tanpa sokongan dan kehadiran mereka, pameran kerjaya ini tidak mungkin akan berjaya. Ya, terima kasih tulang belakang yang sangat kuat
yang bagi menjayakan program Fiqh pada hari ini. Kepada semua murid yang hadir pada hari ini dan mungkin ada yang live di YouTube, graduan dan belia yang sedang mencari kerja yang hadir pada hari ini, ingatlah bahawa masa depan kita adalah dalam genggaman tangan kita sendiri. Masa depan kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain, bukan mak ayah kita, bukan cikgu-cikgu kita, bukan sahabat di kiri dan kanan kita. Kita sendiri yang menggenggam cita-cita kita itu, dan kita sendiri yang perlu menggapai cita-cita kita. Apa yang kita nak jadi, kita kena tahu. 5 tahun daripada sekarang, kita kena tahu dah apa yang kita nak jadi. Itulah ciri-ciri orang yang berjaya. Jadi manfaatkanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Temui majikan awak, temui, ajukan soalan dan buka pintu kepada peluang-peluang yang menanti. Kepada guru-guru pula, anda juga memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anak ke arah yang betul dalam pemilihan kerjaya mereka. Terutama sekali guru bimbingan kaunseling, sama aliran dengan saya, sama aliran dengan Cik Superi dan yang lain-lain. Kita kena bantu anak-anak murid kita ini untuk mendapat celik akal apa pekerjaan yang sesuai. Jangan biarkan mereka tu ambing. Nanti lepas SPM dia cakap nak jadi doktor, tapi sebenarnya dah terlambat. Dia tidak ambil tu subjek fizik, kimia, biologi. Itu satu kerugian yang terlalu rugi untuk seorang insan, baru seorang insan. Kalau dalam sekolah tu ada 800 orang, tidak tahu apa yang perlu dituju pada masa 5 tahun akan datang, betapa ruginya Malaysia. Kerugian contoh 500 orang, 500 akan kerugian jika guru bimbingan kaunseling tidak memberikan cetakan yang betul kepada anak-anak murid yang ada pada hari ini. Jadi teruskan guru-guru untuk memberikan sokongan dan panduan yang diperlukan oleh anak-anak murid. Saya berharap agar pameran kerjaya pada pagi ini akan terus berkembang dan memberi manfaat pada lebih ramai individu dalam tahun-tahun akan datang. Ia adalah satu langkah yang penting untuk membangunkan tenaga kerja yang berkualiti di Malaysia. Jadi akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya merasmikan penutupan pameran kerjaya Career Insight Career Fair CICF Peringkat Negeri Pahang tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih atas ucapan perasmian penutupan yang disampaikan oleh Yang Dihormati Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid. Itu tadi. Semoga melalui program ini, murid-murid mendapat pengetahuan yang baru dan nilai tambah tentang kerjaya di sebuah syarikat. Mohon Tuan Penolong Pengarah terus berada di atas pentas utama bagi menyempurnakan mula acara penyampaian semata. Bagi meneruskan acara, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Haji Rozita binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar Kuantan, untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan sebagai tanda ingatan kepada Yang Dihormati Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Terima kasih diucapkan kepada Puan Haji Rozita atas kesudian menyampaikan cenderamata itu tadi. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang kepada pihak sekolah, dengan ini dipersilakan pula Yang Dihormati Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar, Puan Hajah Rozita binti Ismail, selaku Tuan Rumah. Dipersilakan.
Terima kasih Encik Muhammad Nazar Hazwan bin Abdul Razak di atas kesudian menyampaikan cermati itu tadi. Hadirin sekalian, Tuan Puteri pergi ke asap, pulang semula 9 pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuan, bersua lagi. Dengan ini, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Kami selaku pengacara majlis memohon ribuan kemaafan andai ada salah bicara semasa kami mengacarakan majlis kita pada hari ini. Sebelum majlis bersurai, dipersilakan Ketua Penolong Pengarah dan diberi jemputan untuk sesi fotografi. Majlis memberi laluan untuk sesi bergambar. Semua murid mohon berdiri. Seterusnya, dipersilakan Puan Raja Rosita Binti Ismail, Pengetua SMPI Besar dan tetamu jemputan yang lain untuk mengiringi Encik Muhammad Nazarul Hazwan bin Abdul Razak, Penolong Pengarahan Dewan Murid Sektor Perpenganan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk lawatan ke kaunter pameran di dalam Dewan Muntaka dan Agung Sejahtera bagi menyampaikan sijil-sijil kepada para pepamer. Seterusnya, mencabut bendera di bilik Durmatul Ukhuwah. Kepada semua murid-murid, anda semua mohon kekal di tempat duduk masing-masing selepas majlis berakhir. Dengan itu, kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kami sudahi dengan rapat yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.